السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن والاه. أما بعد فأوصيكم وإياي بتقوى الله والسمع والطاعة لعلكم تفلحون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. صدق الله العظيم. Yang mulia Tuan Imam Masjid, saya tak ingat nama, Al-Merah, Imam Masjid Al-Merah, Alur Merah, Masya Allah. Dia banyak kawasan alur-alur, Al-Merah. Nah, dan kepada semua ahli jawatan kuasa masjid di sini, dan juga kepada semua imam-imam yang hadir dan para ustaz-ustaz, guru-guru dan yang bertanggungjawab, dan semua hadirin hadirat yang hadir pada majlis yang seperti ini pada malam yang mulia ini. Alhamdulillah, syukur kita kehadrat Allah Subhanahu wa ta'ala di atas limpah kurnianya, rahmatnya, dan juga memberi afiatnya kepada semua, khususnya kita yang hadir pada malam ini. Jadi alhamdulillah, semenjak daripada berlakunya Covid dulu, salah kata inilah kali yang pertama kita keluar dari kampung ke Malaysia khususnya. Tapi yang sebenarnya dijemput hanya kemarin lagi, tapi tak diizin Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka sekiranya bagi keluarga kita dan ahli jawatan kuasa masjid di Kuala Nerang sebenarnya semalam dan juga pada pagi hari ini, tapi tak diizin Allah Subhanahu wa ta'ala dengan beberapa sebab lah. Dan juga hari ini pun kalau kita dikira tak disengko-sengko dapat hadir, tapi dengan kehendaki Allah, Masya Allahu kana wa ma lam yasha' lam yakun. Apa-apa barang yang telah kehendaki menentu oleh Allah, maka ia melakukan, berlakulah, sekalipun kita tak mau. Wa ma lam yasha', dan apa-apa barang yang tak dikehendaki Allah akan berlaku, maka ia tidak melakukan, lam yakun,
tak berlaku. Sekalipun kita mahu setinggi-tinggi kehendak sekalipun. Oleh itu menjadi kewajipan di atas kita redha dengan qada Allah. Kata kita orang Melayu, rela. Kan cakap Kedah apa rela nak? Rela? Nak redha daripada kalimah Arab jadikan Melayu rela. Nah, aku tidak suka, aku tidak rela. Dengan Allah mesti atas kita redakan apa yang ia kehendak, sekalipun tak membetuli dengan kehendak kita. Wa ma tasha'una illa an yasha Allah Rabbul alamin. Dan tidak kamu kehendak sesuatu malaikat bawa kehendak oleh Allah. Artinya kehendak kita, mahu kita bila membetuli dengan kehendak Allah, zahir dan nyatalah. Kita syukur alhamdulillah. Dan juga sebaliknya, apa yang kita kehendak tapi tak membetuli kehendak Allah, tak berlaku. Wajib atas kita redha dah dengan qadanya. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Itu Allah menceritakan jawapan para malaikat ya sebagai ibadur rahman. Bila Allah membentangkan sesuatu supaya malaikat menjawab, maka malaikat tak mampu menjawab, tapi secara beradabnya malaikat menjawab, subhanaka, maha suci engkau wahai Tuhan, la ilma lana, tidak ada pengetahuan bagi kami, illa kecuali hanya ma'allamtana, kecuali hanya barang yang telah engkau beritahukan kami, sekadar itu sahaja. Innaka, sesungguh engkau wahai Tuhan, anta, taukid, sesungguhnya engkau wahai Tuhan, anta, engkaulah al-alim, ya amat mengetahui, lagi al-hakim, ya amat bijak pandai. Tengah tafsir al-hikmah, wad'u syai' fi mahalli, hantarkan sesuatu ataupun letakkan sesuatu pada tempatnya. Jadi apabila sesuatu dihantar kepada tempat, bila sesuatu diletak kena pada tempat, sini panggil letak tak? Nah, letak juga, letak cawan situ panggil juga, takut tak sama bahasa. Apabila sesuatu dihantar, diletak kena pada tempat, siapa yang nak kritiknya? Tidak layak sama sekali nak kritik, kerana kena pada tempat, tak boleh nak kritikkan lagi. Kalau dikritikkan juga, dari segi kita isa'atul adab, paling tidak panggil kurang beradab. Kalau sana panggil kurang ajar. Orang Jawa panggil kurang ajar, sini benar tak? Kurang ajar. Jadi kelimah kurang ajar ni Allah. Nah, itu. Jadi apa suatu masalah kalau letak tak kena. Misalnya kita ambil cawan teh, cawan kopi, dihantar di atas kitab. Ini kitab ilmu syarah ataupun Al-Quran mushaf. Kita ambil ke bekas sahih ini, kita letak di atas kitab. Ini kena pada tempat dah ni? Tak kena. Maka ini mesti kita kritik. Siapa yang letak di atas ini? Jangan. Perlu kita layan. Tapi kalau letak yang kena pada tempat, tak boleh nak kritik lagi. Sebab itulah Allah Ta'ala kata, tak boleh ditanya daripada barang yang telah laku oleh Allah Ta'ala. Yang ini tak boleh tanya secara kritik. Itulah syukur kita kehadrat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Apa yang berlaku semuanya dengan kehendak Allah. Allah tidak melaku, melainkan dengan bijak pandai dia dan dengan ilmu pengetahuan dia. Dengan itu wajib jalan atas kita redha dengan qada. Kembali kepada rukun iman kita yang ke-6, wa tu'mina, dia panggil atas pada an tu'mina di awal kalau mengaji kaedah. Nah, bil qadri khairihi wa syarrihi. Kita percaya dan kita beriman dengan qada
dan qadarnya. Dengan makna semua perkara tak akan berlaku melainkan dengan kehendak Allah. Sama ada perkara yang berlaku itu pahitnya ataupun manisnya. Maksud pahit tak membetuli dengan kehendak. Kita kehendak suatu tapi berlaku tak membetuli kehendak kita, pahitnya sekalipun. Dan manisnya iaitu kita kehendak sesuatu perkara berlaku turut bagaimana kehendak kita, itu manisnya. Demikianlah itu sudah menjadikan terhimpun di dalam rukun iman yang kita selalu membina. Rukun iman itu adalah 6 perkara. Nah, di antaranya beriman dengan qada dan qadar. Alhamdulillah, syukur kita lagi kepada Allah Subhanahu wa taala yang pada malam ini dapat kita berkumpul, dapat kita duduk di majlis yang bersama-sama. Semoga-moga dengan majlis ini dicucuri rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semoga Allah menjagakan dan beri sihat wal afiah di dalam kesempurnaan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Teringat kepada ayat yang dibaca tadi, Allahu waliyyul ladzina amanu. Allah itu ialah kekasih ataupun yang memerintah ataupun yang menolong akan segala orang yang beriman. Sebab itu kita orang mukmin secara umumnya semua panggil wali Allah. Dengan secara wilayah ammah. Wilayah secara umum kita semua orang mukmin panggil auliyaillah. Adapun yang kita itlak kata wali itu jadi wali, itu wilayah khassah, tidak nafikan. Di ayat tu menggambarkan semua kita orang mukmin sama adanya dipenuhi dengan amal yang saleh ataupun berkurangan. Bila orang mukmin semua tu orang panggil auliyaillah. Kerana Allah berfirman, Allahu waliyyul ladzina amanu. Allah itu ialah wali, kekasih bagi segala orang yang beriman. Manakala itu yukhrijuhum minadh dhulumati ilan nur, mengeluarkan mereka itu orang mukmin daripada segala kegelapan, mengeluar kepada cahaya. Tengok kita ni perlu kepada cahaya. Tengok dalam masjid ni macam mana, pak cahaya sebegitu cerah dan terang sekali, dan kita perlu kepada cahaya. Apa kata kalau kegelapan berlaku, tak terasa kita tu susah. Nah, bila berlaku kegelapan, mati elektrik, habis susah. Maka begitulah Allah menyatakan, begitulah Allah menyatakan ia mengeluarkan kita orang mukmin daripada zulumat. Bukan main dia guna zulumat, segala kegelapan. Kegelapan kufur terutama sekali, yakni kufur lawanan iman. Allah mengeluarkan orang mukmin daripada segala kegelapan, mengeluar kepada nur, kepada cahaya. Maka cahaya itu cahaya iman, cahaya amal saleh, cahaya zikir itu zikir ini, bagai-bagai cahaya. Mengeluar daripada segala kegelapan kepada cahaya. Walladzina kafaru, dan orang-orang yang telah kufur, mereka yang tak percaya itu, awliya'uhumut taghut, segala wali mereka itu ialah taghut, yakni syaitan. Jadi di sini kita boleh reti bahawa kalimah wali kan dengan kata jamak aulia diguna dua-dua pihak. Auliaullah pun digunakan, auliaut taghut pun digunakan. Sebab tu kita jangan-jangan mengaku wali-wali. Kerana wali apa? Waliullah, ia juga. Waliyus syaitan pun ia juga. Jadi kalimah wali itu diguna. Sebab Allah Ta'ala guna wallazina kafaru,
Dan orang-orang yang kufur itu awliya'uhum, bermula wali-wali mereka itu siapa? Ialah at-taghut. Jadi Allah Ta'ala guna wali juga. Sebab itulah yang apabila kita itlaq wali, maksudnya waliyullah, al-lafzu iza utliqa insarafa ila al-kamil. Bila dia panggil seorang tu wali Allah, seorang tu wali Allah, ataupun seorang tu jadi wali, muradnya wali Allah. Sebab apabila itlaq kembali kepada kamil. Jadi kalau semata-mata berkata wali, juga Allah gunakan wali bagi orang kufur itu ialah taghut. Kemudian bila kawan tu taghut, mereka itu macam mana? Yukhrijunahum minan nuri ila zulumat. Jadi terakas, jadi balik, mengeluar mereka itu taghut akan orang yang kufur itu, mengeluar daripada nur, daripada cahaya kepada zulumat. Na'udzubillahi min zalik. Kan berapa banyak orang beriman tiba-tiba jadi murtad. Na'udzubillahi min zalik. Ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Mereka itu segala ashabun nar. Tuhan guna ashab, punya neraka. Jadi orang kata guna kelima sahabat, mana kawan rapat tak bercerah tanggal lah dia panggil, tak terasing. Maka Tuhan guna ashabun nar hum fiha khalidun. Mereka itu adalah yang kekal, mereka itu di dalamnya selama-lama, tidak ada hari lagi untuk diampunkan. Ini sebagai janji dari Allah pada ayat yang lain, innal ladzina kafaru wa matu wa hum kuffar ulaika Allah Ta'ala kata, sesungguhnya orang-orang yang telah kufur dan mati mereka itu, padahal mereka itu mati atas kufur, maka Allah Ta'ala kata ulaika alaihim la'natullahi wal malaikati wan nasi ajma'in khalidina fiha, kekal mereka itu di dalamnya selama-lama, la yukhaffafu anhumul azabu, taklah dimeringankan lagi. Ini Allah Ta'ala janji. Dengan sebab janji daripada situlah la yukhaffafu anhumul azabu, tak dimeringankan lagi akan azab, hanya sehari bertambah, setiap masa bertambah berat. La yukhaffafu anhumul azab wala hum yunzarun, dan tak ditangguh-tangguhkan lagi, tak dinanti-nantikan lagi sampai masa dia azab. Itulah dengan sebab ayat-ayat yang sedemikian, maka ulama rahimahumullah ta'ala, ulama usuluddin mengatakan orang yang mati di atas kufur itu ngikutnya sam'an sampai pada syarak, dia wajib dibalaskan dengan azab. Adapun pada akal jaizun, harus saja, kerana semua makhluk dia, kita manusia makhluk dia, syurga dan neraka makhluk dia, ikut dia sajalah. Itu semata-mata fikir akal. Wa huwa ala kulli syai'in qadir, ikut dia saja, dan dia Rabbul Alamin, Tuhan yang punya sekalian alam. Ikut dia lah yang nak ambil yang ni bubuh syurga, nak ambil yang tu bubuh neraka. Hak neraka ke dia nak bubuh syurga, hak taat ke dia nak bubuh neraka. Itu pada segi akal jaizun, pada akal, kerana tilik kepada semua tu makhluk dan kejadian dia, ikut dia sahajalah, tak ada siapa nak halang dia. Itu sekadar tu. Tapi bila tilik kepada janji daripada dia, dalil sam'i, tu hukumnya wajib orang yang mati atas kufur, sama ada kufur dari asal hingga ke akhir, ataupun dulunya orang mukmin akhir jadi murtad, mati atas kufur, na'udzubillah min zalik, mengikut janji dari Allah, ialah wajib neraka. Ada pun orang mukmin dua. Orang mukmin berserta dengan amal soleh, kalau mati atas itu wajib syurga, juga harus pada akal. Wajib syurga dengan dalil sam'i dan jaizun fil aqli. Ada pun mukmin yang asi, orang mukmin
asal dia tu iman tapi derhaka dari segi kerajaan. Maka tu dia panggil jaizun fil aqli juga wa syar'i, ataupun dia panggil ya harus pada akal, harus juga pada janji dari Allah. Karena Allah Taala kata wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha. Dia ampun bagi mereka yang dia kehendaki tapi dosa lain daripada kufur. Itulah jadi akidah kita ahli sunnah wal jamaah. Apabila kita dengar merupakan akidah, jadi dah penyimpul kita lagu tu, manusia tak sunyilah pada asalnya imma ada kala mati atas iman, kan? Ada kala mati atas kufur. Maka yang mati atas iman tu terbahagi kepada dua pula. Ada kala mati di atas iman serta dosa. Ada kala mati di atas iman serta baik amalan. Maka yang mati di atas iman serta dosa pula ada kala diampun oleh Allah, ada kala pula tak diampun oleh Allah. Sekalipun tak diampun oleh Allah, bila mati atas iman mengikut janji daripada Allah, jazaohum 'inda rabbihim jannatu 'adnin ila akhiril ayah atau ayat-ayat yang lain lagi. Itu akidah kita. Jadi apabila sudah jadi akidah kita begitu, mana-mana kita mengaji ayat Quran lain, ayat-ayat dan juga hadis-hadis memberi gambaran bahawa ini neraka, ini tak bau syurga, orang yang amal begini mati tak bau syurga, itu semua tu ditanggung di atas apa dia? Atas muakkad, tarhib, nak menakuti dan nak menggerunkan, ataupun mesti jangan kita berpegang dengan zahirnya. Ingat tahu dah. Bila orang mati di atas iman, sekalipun dosa besar, dia panggil ada apa dia janji daripada Allah tu hak syurga. Adapun bila orang mati atas kufur, janji dari Allah tidak ada lagi dia ampun sama sekali. Innallaha la yaghfiru an yushraka bih. Adapun dosa lain pada tu, wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha. Dan Allah ampun akan dosa selain daripada syirik kufur bagi mereka ia kehendaki. Di situlah tepat ambil kata bagi mereka yang ia kehendaki. Kehendaki apa? Kalau kehendaki ampun walaupun mati atas dosa, seperti tidak ada dosa. Kalau sekiranya dia tidak ampun, maka dia menyuci sekadar dosa. Dia panggil azab, tapi sebenarnya menyuci. Azab orang mukmin ni sebenar menyuci. Faham tak? Azab orang mukmin sebenar menyuci. Ibarat bandingan macam kita bukan azab, kita menderakan anak kita. Bila kita larang dia tidak dengar, kita tidak patuh apabila kita suruh, kita marah tak anak? Kita marah. Tapi bukan marah arti menyiksa dia. Bukan arti kita mengazab ke dia. Apa yang marah secara ingkar, secara menyuci. Sebab tu bila kita marah dia, walaupun kita pukul dia, ketika kita pukul tu kita lafaz macam mana? Kalau orang petani lah, tiap sekali pukul ni ubat. Dia kata macam tu orang petani. Bila pukul anak ni ubat ni, tak dengar orang rakyat ni, tak hirau ni ubat. Jadi puak tu ubat. Bukan ubat suap minum lama, dah ubat dengan penyemuk. Ni ubat. Di sini macam ada macam tu. Kemungkinan tak ada, tak guna ubat. Tak guna ubat ni, guna macam mana sini? Nak tahu bahasa sini macam mana? Orang ni macam tu dia guna. Sekali dia pukul, ini ubat. Tak dengar sangat orang ni ubat ni. Lepas tu bila tak mau dah minta maaf lah, tak ada apa, selalulah. Ambil mandi, beri makan, beri duit pula. Sini guna macam mana? Nak tahu macam sini? Tak ada dia guna macam tu dah? Tak ada. Ni ubat ni. Jadi nak ajak kata ni boleh ambil satu perbandingan lah. Orang petani dia guna bila dia pukul anak, dia kata ni buat ubat. Tak kerti sangat ni buat ubat. Kita faham kata ubat ni makan minum je ada, penyemuk ni pun ubat juga. Sahabat dia taubat daripada situ, kasih mesra kadang-kadang lebih pada hak penjuruh di awal lagi. Mari kasih kita terlebih pada hak nu lagi. Hak nu dia baik dari awal lagi.
baik daripada awal. Yang ni ke Allah buahnya, ganahnya, tapi bila kita kasih lebih pada. Demikianlah sebab itu bila kita mengaji bab neraka, untuk orang mukmin yang asi itu tempat lain pada tempat azab orang kufur. Sebab itu dan waris pada hadis, apabila sampai masa orang mukmin itu suci habis keluar daripada neraka untuk masuk ke syurga, maka neraka itu kharab. Itulah menunjukkan bahawa nak masuk syurga dia tak boleh masuk dengan keadaan kotor, dengan keadaan kotor dengan dosa. Nak masuk dia kena dengan suci. Tapi dia berhak masuk syurga sebab dia ada iman, sebab dia mati atas iman. Dia wajib syurga mengikut janji daripada Allah. Tapi nak selalu, itu tak boleh kerana dia ada kotor, dia ada cemar. Cemar panggil kat sini? Panggil ke? Panggil tak? Cemar kotor. Maka lalu tu dia menyucikan dulu. Tapi cara menyuci, bagi-bagilah menyuci tu. Menyuci dengan dia azab dulu. Seperti kita tengok orang menepor besi. Orang menepor besi apa kan? Panggil menepor tak? Orang menepor besi bila dia nak buat parang kat sini panggil nak buat pisau ke, tapi kalau besi tu yang ada karat, buat selalu kau pisau besi. Tak kena bakar dulu kan? Bakar dulu di tempat dia tu. Apabila itu dia pukul pula tu. Sudah bakar dia pukul pula supaya keluarkan ran. Yang Allah Ta'ala kata kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Ya ada ran, ada karat. Katanya panggil ada karat. Sini panggil karat. Jadi apabila nak menyucikan besi untuk kita nak buat jadi parang, kapok dan sebagainya, maka bakar dulu. Bakar tu bukan nak menyelesaikan besi, nak menghilangkan karat. Setelah ia merah, pukul pula. Kan dengan semata bakar tak keluar, pukul pula. Nah, setelah tu tengok lagi. Tengok, ada lagi karat, bakar pula. Apabila pukul sudah, tengok suci. Bila suci barulah dia buat dia bentuk jadi parang suci. Demikianlah orang mukmin mati di atas dosa sekira Allah tidak ampun. Itulah sebab tu akidah ahli sunnah kita, orang yang mati secara hakikatnya dua aja. Imma mati di atas iman, wajib syurga. Imma mati di atas kufur, itu mustahil pada syaraknya syurga. Hanya wajib neraka. Itu janji dari Allah. Kemana yang mukmin tadi ada yang amal soleh, itu dengan selalu. Ada pun orang mati di atas dosa, maka itulah terserah kepada masyiatillah. Dia panggil tahta masyiatillah. Pula kepada makna ayat wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha. Syaa yasha'u syai'an wa masyiatan. Sebab tu ulama kata tahta masyiatillah, di bawah kehendak Allah. Jika dia kehendak ampun, maka boleh masuk syurga dengan tidak melalui seksa. Kalau Allah tidak ampun, seksa. Tapi panggil seksa sebenarnya menyuci. Tapi menyuci secara tu. Itu menjadi akidah kita. Apabila kita faham akidah ahli sunnah yang begitu, bila kita dengar ayat, kita dengar hadis menyatakan ayat tu beratnya kesalahan ni, siapanya kata tak dapat menciumkan syurga. Sedangkan syurga itu kuatnya, harumnya, daripada serbak dia tu sebulan perjalanan sudah pun bau. Tapi bagi orang ni tak dapat mencium syurga. Balarah daripada kata tak boleh masuk. Bunyi sekaligus dia orang apa? Sedangkan dia orang mukmin, mati atas iman. Macam mana itu? Ini tangguh di atas balarah orang panggil. Itulah di antara akidah sebagai menjadi asas kita. Lepas pada tu, apabila kita faham akidah ahli sunnah, lalu timbul soalan, timbul masalah, kita mesti ada jawab untuk masukkan dengan akidah kita tadi. Itu sebagai akidah, sebagai muqaddimah laluan. Selepas pada tu, yang pentingnya kita nak pergi kepada beberapa soal-soalan. Maka bolehlah Tuan Imam dia bacakan soalan. Bismillahirrahmanirrahim. Soalan pertama, adakah memadai bagi seorang mukallaf hanya menghafaz sifat-sifat 20 tanpa memahaminya secara mendalam? Kita faham malah tu dari segi lafaz ada pertanyaan.
Nah, dalam soalan berbunyi saat ni, cuba ulang sekali lagi. Apakah memadai bagi seorang mukallaf hanya menghafaz sifat-sifat 20 tanpa memahaminya secara mendalam? Baik. Adakah memadai seorang mukallaf? Bila sebut mukallaf, arti seorang yang telah dituntut oleh syarak dengan bahawa kita mempunyai akal, lagi pula sampai umur. Nah, jadi kata akil dan baligh sampai umur, maka panggillah mukallaf. Apabila apa mukallaf, mana yang ditaklifkan. Apa yang ditaklifkan? Tubik dua tafsiran. Satu tafsir taklif dengan mana ilzam ma fihi kulfatun. Ilzam makna memaksakan barang yang ada padanya keberatan. Setengah tafsir taklif dengan mana talabu ma fihi kulfatun. Ada berbeza dua takrif itu. Nah, maka perkata taklif ambil daripada firman Allah, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Itu selalu kita jadikan wiridnya. Banyak ingatlah tu. La yukallifullahu nafsan. Orang mengaji kaedah kallafa yukallifu taklifan. Kalau orang mengaji ilmu sarah tahulah tu kelimah tu. Nah, kallafa yukallifu taklifan. Terpanggil taklif. Manakala isim fa'il mukallif Allah Taala. Kita hamba ni mukallaf. Yang mengaji kata isim maf'ul. Apa makna? Atas makna yang pertama, apa makna taklif? Taklif satu bertafsir ilzamu ma fihi kulfatun. Memaksa ataupun paksakan barang yang ada padanya keberatan. Seperti paksa sembahyang. Paksa suruh kenal dia. Fa'lam annahu la ilaha illallah. Orang mengaji kelima i'lam fi'amar talabun minal a'la ilal adna. Maka tuntut daripada Allah, paksa daripada Allah. Fa'lam, Allah paksakan kenal olehmu. Fa'lam ay i'rif. Mengaji lughah pula alima ya'lamu dengan mana arafa ya'rifu. Ada panggil makrifat dia panggil tu. Mak Melayu kita kenal bahasa surat. Tapi kalau bahasa Kedah ni kenai. Bahasa Kedah jadi kenai. Gitu tu. Bahasa petani kenal. Lam tak ada mula gitu. Kenal tak? Tak kenal. Sini kata kenai tak? Bahasa surat kenal. Nah, kita dapat berkenal-kenalan. Itu tahu kata akhirnya lam. Nah, baik. Kata kita perhati lughah Kedah ni kalau akhir dengan lam banyakkan nak jadi ke main jadi kita. Tak ada pasal ya. Tak ada fasal lah. Tak ada itu. Baik. Jadi maknanya Allah paksakan kita suruh kenal dia. Fa'lam, maka ketahui olehmu, maka kenal olehmu annahu sesungguhnya la ilaha illallah. Tu orang panggil apa tu? Itu perintah daripada Allah. Maka orang panggil taklif tu. Maka kita ni kena taklif panggil mukallaf. Maka Allah tidak taklif malaikat nafsan. Allah tidak paksakan akan seseorang pun tidak. Illa wus'aha. Malaikat kadar kuasanya. Maka nak kuasa, iaitulah syaratnya ada akal. Nah, sebab kita boleh duk kenal, duk reti, dak apa dengan ada akal. Bila tak ada akal, orang panggil tak kenal, tak mengerti, maka Allah tidak tutup di atas yang tu. Maka bila kita orang ada akal, masuk dalam orang yang kena paksa oleh Allah, maka kita panggil mukallaf. Itu pun syarat lagi kena sampai umur. Nah, tak sampai umur tak tutup lagi. Itu panggil mukallaf. Baik, apabila begitu adakah memadai? Ini atas mana kata paksa. Atas mana kata tutup itu lebih luas lagi pada paksa. Ala kulli hal kita dikena tuntut oleh Allah. Kita dikena paksa oleh Allah. Nah, apa? Supaya kita kenal dia. Lepas tu soal, adakah memadai bagi kita orang mukallaf
Apa dia? Sekadar menghafazkan sifat 20. Maka perkataan hafaz bahasa Arab, tapi jadi ke Melayu hafal. Nah, jadi hafalan. Sudah bertukar daripada huruf Arab za, hafaz jadi hafal. Sekadar hafal. Hafal ni untuk ingat kan? Kalau kita dah hafal matan-matan kita, hafal Quran ke apa tu, untuk ingat. Hingga siapa ingat kita tu lancar. Sifat 20 bila wujud kita baqa dengan safa kepada qaunuhu mutakalliman. Ke sifat 20. Ingat lancar. Seperti bilang nama-nama Nabi 25. Al-Asma'ul Husna 99 kita lancar. Itu panggil hafal. Tetapi dengan tiada mengerti. Tapi ada hujung lagi sana. Dengan tiada mengerti secara mendalami. Situ tu deh. Kita berhenti ni dulu. Hafal tapi dengan secara tiada mengerti kat tu dulu. Tu apa-apa pun tak mada dengan tak erti. Tapi murak dengan erti di situ dia panggil sekurang-kurangnya ijmal. Tak ada satu orang pun yang mukallaf, orang yang ada akal sempurna terutamanya, dan pulaknya bila sampai umur tak ada orang tak erti secara ijmal. Hak tepat tanyanya bukan sekat tu saja, dan tidak mengerti secara mendalami. Hak tu bukan mesti atas semua orang lah secara mendalami tu. Sebab tu orang panggil apa? Nak panggil orang tu lepas daripada taklif, dia kena makrifat, dia kena kenal. Maka nak panggil makrifat dia ada 3 kaitan. Satu, nak panggil makrifat tu kena jazam. Apa jazam? Putus. Tidak dengan syak, ragu-ragu. Tidak dengan zan, kuat sangka. Tidak dengan cara waham. Dia panggil jazam. Putus, kata putus. Soalnya masalah kalau orang tanya kita, Allah ataupun Tuhan adakah tiada? Kita jawab ada. Dengan putus, dia panggil jazam. Hak rupa tak butuh macam mana? Tuhan ada ke tak ada? Tu apa tu? Cuba jawab, panggil apa? Tu. Tuhan ada ke tak ada? Panggil syak. Idraku tarafaini ala sawa. Boleh jadi iya, kalau ada pun boleh jadi, kalau tak ada pun boleh jadi. Itu syak namanya. Itu bukan jazam. Itu masalah tanya Tuhan. Ini pula, yang kita ni akan mati kan? Ya, okey sini kata. Mati kita akan mati kan? Ya, akan mati. Selepas mati kita akan hidup balik. Ya ke? Itu apa tu panggil tu? Itu panggil syak. Itu dia panggil tak sah. Kalau ada iman pun dia panggil tanggal gugur iman. Sebab dia kena yakin, dia kena makrifat. Ke mana? Sebab hak mati tak ada siapa bangun pun, tak ada siapa hidup pun. Itu tak boleh. Itu nak contoh kata tidak jazam. Jazam, kita ni mati, ya. Lepas mati akan hidup balik, ya. Itu mutuh kita, itu panggil jazam. Kemudian kait yang kedua, jazam yang membetuli bagi wakil. Kalau semata jazam, orang yang sembah lain pada Allah pun dia jazam juga, tapi tidak membetuli wakil. Seperti musyrikin di zaman dulu, dia berpegang kata malaikat banatullah, inathan, anak betina Allah. Bagaimana Tuhan cerita, wa ja'alul malaikata allazina hum ibadur rahmani inatha. Mereka itu menjadikan, yakni ja'ala mana i'taqada, mereka itu i'tiqadkan, mereka berpegang turun menurun malaikat-malaikat yang sebenarnya ibadur rahman. Mereka berpegang kata inathan, anak-anak betina Allah. Tengok mereka jazam, putus mereka pegang begitu. Tapi membetuli wakil dah? Yang ini membetuli ke tak dengan diri perkara yang sebenar? Tak. Kerana Allah lam yalid wa lam yulad. Dan kita wirid setengah-setengah lah. Ada orang lepas solat tak ada kata alhamdulillah, alhamdulillah apa dia? Alhamdulillahillazi lam yattakhidh waladan wa lam yakul lahu syarikun fil mulki wa lam yakul lahu waliyyun minadh-dhulli wa kabbirhu takbira. Ayat di akhir surah Isra kan?
Setengah kita orang petani tu dia ajar buat wirid yang tu. Lepas wirid salah kan, tu dulu alhamdulillah allazi lam yattakhidh waladan. Apa tu? Walaupun kita kata tu ingat macam tadi. Hampa ingat dia kecil lagi. Saya ingat dia kecil lagi ayat tu. Kan ada wirid solat. Tapi apa arti tak tahu. Ada panggil tak erti. Apabila tak puji-puji bagi Allah, Tuhan tak pernah mengambilkan anak. Maka bagaimana, dari mana kamu katakan malaikat itu anak? Apalagi pula anak betina, anak perempuan, itu lagi teruk. Semata-mata isbat anak tu pun salah dah. Maka nak menyata kata, nak panggil kenal, ngerti situ, satunya kena jazam, memutus. Tak boleh dengan ragu, apalagi dengan bahkan dengan zan pun tak boleh lagi. Zan. Jazam yang membetuli waqi', kena membetuli dengan diri perkara. Mutu kata Allah ada dan kita akan mati, lepas mati akan hidup balik. Ya, maka jazam kita membetuli dengan waqi' begitu. Kait lagi iaitu daripada dalil. Al-jazmu al-mutabiqu lil waqi'i an dalilin. Nak dalil. Ini supaya nak lepas daripada pegang kita tu secara taklid, cara semata-mata ikut orang lain. Jadi bab akidah ni ulama duk taruh bimbang. Walaupun duk khilaf sah tak sah, mada tak mada, ini rahmat. Tapi walau bagaimanapun ada kaum yang mengatakan iman orang mukallid itu tidak memadai kerana semata-mata pegang ikut orang lain. Orang lain kata Allah ada, kita pun ikut kata ada. Itu payah ada bimbang. Bimbang di mana? Kalau orang yang kita ikut sekarang dia kata Allah dah tak ada, kita tak ada pula. Dia ada kebimbangan. Tengok seperti orang pegang yang tidak ada dalil. Kalau dulu dia pegang suatu masalah, bila guru kata yang pegang tak betul, dah betulnya begini, kita pun halih pula kerana semata-mata ikut. Maka sebab tu ada setengah ulama kata tak memadai iman taklid, iman muqallid. Walaupun itu kaum dhaif, yang muktamad dan rajah sudah memadai asal pegangan kita betul dengan waqi'. Jadi untuk nak jadi panggil kenal, satu kena memutus, kata putus. Yang kedua membetuli waqi' diri perkara. Yang ketiga pegangan yang memutus tadi tu dari dalil, ada dalil. Maka dalil ni tak nanti banyak, sekadar ijmal saja. Tak mesti mendalami sebagian soal saat ni lah. Adakah memadai bagi kita orang mukallaf apa dia tu hafal ke sifat 20 tapi dengan tidak mengerti secara mendalami. Jadi jawabnya, kalau kita hafal sekadar ingat tapi tak mengerti sedikit pun, itu tak cukup lah dengan hafal tu. Dia kena reti. Maka reti setara mana? Tak mesti mendalami. Allah ada. Ada tak? Ada. Tuhan berapa? Setelah ada, tanya pula berapa? Jawab betul lah tu. Tuhan sedia ke baru? Sedia. Tu apa yang betul lah tu dengan waqi' tu. Tuhan itu bersalahan bagi sekalian makhluk, bagi sekalian baru. Hingga tak pandai nak hurai secara mendalami, tu panggil tak pandai tafsil, maka cukup dan memadalah. Maka orang awal di situ lah tu. Hingga-hingganya orang pandai cara mendalami kena ada. Kalau tak ada, jadi bimbang takut bila berlaku syubhat, kesamaran yang berlaku, siapa nak menolak dan mempertahankan. Maka jadi wajib kifayah di atas setengah-setengah tempat mesti kena ada orang pandai secara mendalami. Adapun reti, sekadar reti ijma' itu wajib ain. Waktu wajib ain. Ini kebanyakan dan kedudukan kita lah. Tu apa yang kata hafal serta pula reti, itu bagus sekali. Kalau hafal ingat semata-mata tapi tak mengerti langsung, itu orang kata hafalan tak memberi faedah. Hafal reti tapi secara ijmal, maka itu memadai. Secara mendalami itu naik pada tahap fardu kifayah. Itulah di antaranya. Ini pun kadang-kadang kena hak syadid sangat tu. Siapa-siapa tak cepat 20, tak bang surga. Ada juga. Itu menyusahkan. Tu dia.
Itu maknanya begitulah. Nah, asalkan bila disoal macam ijma tadi kita jawab betul. Supaya kalau contoh masa ni, Nabi yang kita bagi Allah Ta'ala tu banyak kan, ramai. Berapakah? Maka ada khilaf. Lalu tu lebih selamat. Kaum rajah kata kita tidak menentukan angka lah. Bagi Allah beberapa Nabi dan Rasul. Berapakah bilangan? Allah lah yang lebih tahu. Tu kaum rajah. Sebab apa? Sebab ada kebimbangan. Kalau kita kata sekian angka, kemungkinan hak yang ada lebih pada tu takut kita nafikan hak yang Nabi. Kalau kita menentu angka 100, 20 atau 124,000 masalah, tapi kepada wakilnya lebih, yang masuk pada tak habis semuanya, maka lebih rajahnya Allah lah yang tahu. Tapi kalau nak rakyat juga bina atas riwayat hak datang. Itu saja. Tapi kalau hak 25 mesti tahu jalan tafsir. Maksud tafsir macam mana? Bukan arti hafal bi ingat. Sekalipun kalau suruh hafal nama Nabi 25 kita hafal tak ingat. Tapi kalau tanya satu persatu, Ibrahim hak cerita sejarah kena bakar di Raja Namrud tu, nak tanya Nabi lagi, kau Rasul, kau bukan. Kalau kita faham kata Nabi kena bakar, tu menunjuk tak kena tu. Nah, Yunus hak kena ditelan ikan tu, Nabi ke bukan Nabi? Nabi kena telan ikan. Tu kata lagi tu. Nah, maka itu menunjukkan tak kenal. Itu salah lah. Nah, kalau Yunus, ya Nabi. Nuh, ya Nabi. Cuba apa tak ingat. Cuba sebut 25, tak ingat. Bila tak cukup. Bila tak cukup, tak tu. Itulah. Baik. Itulah di antaranya soalan yang pertama tu.